Tahukah kita bahawa Aperture Synthetic Radar (ASR) menjadi sumber maklumat yang sangat diperlukan dalam pemerhatian bumi? Dalam era pembangunan yang pesat, membangun dan teknologi yang canggih, ianya adalah pemacu utama untuk pembangunan lestari. Teknologi ASR udara mendahului keupayaan sensor angkasa lepas dalam masa beberapa tahun kebelakangan ini. Sensor udara hari ini mampu menyampaikan data ASR berkualiti tinggi dengan resolusi desimeter dan membolehkan pembangunan pendekatan terkini dalam analisis data dan pengekstrakan maklumat daripada ASR. Pengekstrakan maklumat daripada imej ASR udara resolusi tinggi telah mencapai tahap yang matang, menjadikan teknologi ASR lebih banyak menjadi alat operasi. Kebolehan sedemikian yang hari ini kebanyakannya terhad kepada ASR udara menjadi tipikal dalam generasi akan datang untuk misi ASR ruang angkasa. Penggunaan train airborne sensors yang dipasang kepada drone, kapal terbang, helikopter, balon dan lain-lain serta penggunaan mobil scanner ataupun TSL menjadi popular untuk mendapatkan imej permukaan bumi atau point clouds. Akan tetapi sensor yang dipasang kepada satelit yang mengelilingi bumi masih relevan kerana SWOT yang luas berbanding SWOT airborne sensor dan pengambilan data berterusan selagi hayat satelit masih berfungsi. Data SAR seperti ERS, ELOS Pulsar, Sentinel, JERS, INSAR dan Radiasat. Antara kelebihan satelit data ASR ialah kajian morfologi dan dinamika taufan DEM yang dihasilkan boleh digunakan untuk visualisasi terrain, navigasi, telekomunikasi, pengurusan bencana, perancangan infrastruktur, kejuruteraan awam dan auto verification efek gambar udara serta satelit. Tujuan kajian adalah untuk menguji ketepatan data SAR ELOS Pulsar yang digunakan untuk menghasilkan peta topografi. Kedua, tujuan adalah untuk mendapatkan data yang boleh diperolehi daripada laman sesawang. Ketiga adalah untuk mengenal data, spesifikasi data, muat turun data, label data, data header, polaris dan lain-lain. Keempat adalah untuk mengekstrak data daripada internet. Memandangkan data SAR daripada satelit, pembangunan microwave boleh didapati pada bila-bila masa dengan register kebahagiaan data SAR. Kita boleh pada bila-bila masa untuk membentuk DSM ataupun DM, TIN dan garis kontur untuk menghasilkan peta topografi pada bila-bila masa dalam masa 24 jam. Terusnya kita akan menganalisis data SAR, mengkaji bagaimana ketepatan data ini dengan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Terusnya pada peringkat ke-6, objektif kajian adalah untuk menghasilkan satu report yang akan menunjukkan bagaimana proses manual, bagaimana data ELOS Pulsar diambil, diproses dan menghasilkan peta topografi yang mempunyai ketepatan yang tersendiri. Untuk kawasan kajian kali ini adalah sebelah utara bagian Tampin, Negeri Sembilan. Di sebelah barat adalah Halul Gajah Melaka. Di sebelah selatan Bemban Melaka, Kampung Air Mulik Melaka, Sungai Udang Melaka, dan sebelah timur adalah Tangga, Negeri Johor.
Manakala spesifikasi data atau pasal kembang Meko yang digunakan adalah diambil pada 8 April tahun 2010 pada pukul 3.56 menit 27 saat sehingga jam 3.56 menit 35 saat. Beamwidth yang digunakan adalah FBD 488 frame 30. Flight direction adalah ascending mode. Polarization adalah jenis double H plus HB. Of 90 angle adalah 34.3. Faraday rotation adalah negatif 0.74 to 5. Absolute orbit adalah 24.121. Matching frame adalah 12. Durasi untuk data pasal yang digunakan ini adalah 12.5. Terusnya metodologi. Perolehan data adalah data SAL atau pasal daripada laman sawang. Kemudian peringkat kedua adalah pemrosesan data menggunakan Snapseed register file. Kedua, calibration data. Ketiga, multi-locking. 4, specular reduction. Kelima, trend correction dim. Keenam, image classification. Ketujuh, export data. Bagi peringkat ketiga adalah hasil daripada data alas pasal yang diproses menggunakan ArcGIS, ada point cloud, TIN, DSM, DTM, peta topografi, dan garis kontur. Manakala tingkat terakhir adalah analisa untuk menguji ketepatan data alus pasal yang digunakan untuk menghasilkan peta topografi dengan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam sisi untuk pemerolehan data. Bagi untuk memperoleh data alas parcel, kita perlu login ke data untuk mendapatkan data tersebut. Dan sesudah kita berjaya untuk login, kita pergi ke bahagian dataset, dan di situ kita akan pilih bahagi alus parcel, kerana di dalam dataset tersebut terdapat pelbagai data yang ada di situ. Jadi bagi kumpulan kami disuruh untuk memilih data alus parcel, dan ketika alus parcel sudah dipilih, kita akan mencari data pada kawasan yang dikehendaki. Kemudian kita klik pada petak yang berkenaan. Seperti yang kita boleh lihat dalam slide ini, terdapat petak yang berwarna merah, dan disitulah data yang kita perlukan, dan kita akan melakukan pendownloadan kemudiannya. Ketika dataset telah dipilih dan kita telah klik pada petak yang berkenaan, kita akan melihat bahawa ada pelbagai data yang akan muncul. Itu adalah kerana data tersebut telah dicerap dalam masa-masa ataupun tarikh-tarikh yang berkenaan. Jadi kita akan pilih data yang dikehendaki berdasarkan pada tarikh yang kita hendak, dan sesudah itu kita akan muat turunkan data yang telah kita pilih. Ketika data sudah dipilih, kita akan melakukan muat turun terhadap data tersebutlah. Dan sesudah itu, ketika data sudah berjaya dimuat turun, kita perlu ekstrak data yang telah dipilih bagi tujuan pemprosesan seterusnya. Dan sekarang kita akan masuk dalam pemprosesan. Bagi data ini, kita akan memprosesnya menggunakan dua jenis perisian. Yang pertama, kita akan menggunakan perisian SnapESA, dan yang kedua adalah QGIS. So, bagi pemprosesan tahap pertama, kita akan menggunakan software SnapESA, di mana ia merupakan open source yang telah diberikan oleh lecturer kepada kita.
untuk menggunakannya bagi kerja-kerja pemprosesan. Dan setelah kita membuka software tersebut, kita akan terus pergi ke bahagian file. Tujuannya adalah untuk import data yang telah kita download sebentar tadi. Dan sesudah itu kita akan pergi ke sensor dan kita akan memilih loss parser. Tujuannya adalah bagi untuk membuka data tersebut. Dan ketika kita sudah memilih data yang berkenaan dan kita klik import, dan sesudah data berkenaan muncul di dalam perisian tersebut, kita pergi terus kepada bahagian band dan kita double klik band tersebut bagi tujuan melihat image data yang telah kita pilih. Dan sesudah ketika mana image telah muncul, kita perlu melakukan calibration. Dan untuk melakukan calibration, kita perlu pergi ke bahagian radar dan kita klik kepada radiometrik dan kita pilih calibrate. Dan calibration proses akan berjalan, tapi sebelum itu kita perlu pergi ke bahagian processing parameter dan kita klik pada bahagian processing parameter dan sesudah itu kita klik run. Dan sesudah proses calibration berjaya dilakukan, seterusnya kita akan melakukan data speckle filtering. Bagi untuk melakukan data speckle filtering, kita sekali lagi pergi ke bahagian radar dan sesudah itu kita memilih speckle filtering, dan after that kita pilih single product speckle filtering, dan satu menu akan keluar dan di situ kita akan klik pada I/O parameter dan kita source dia kita pilih data yang telah dilakukan calibration sebentar tadi. Okay, dan sesudah itu kita akan terus pergi pula ke bahagian processing parameter sekali lagi dan filternya kita pilih Lee dan filter size bagi X dan Y pastikan angkanya adalah sama dan sesudah itu kita klik run. Dan after for a while proses bagi speckle filtering akan berjaya dilakukan dan sesudah itu kita akan pergi pula kepada geometric terrain. Kita akan melakukan proses bagi geometric terrain. Okey, bagi bahagian proses geometric terrain, kita mula-mula kita akan pergi ke radar sekali lagi dan sesudah itu kita akan melihat ada tombol geometric dan kita pilih geometric dan kita select for the terrain correction dan sesudah itu kita pilih bagi range Doppler terrain correction. Dan ketika kita sudah klik akan keluar satu menu dan di mana kita akan pergi ke bahagian I/O parameter dan source dia kita pilih data yang telah kita melakukan bagi calibration dan juga speckle correction tadi. Dan sesudah itu kita klik pada processing parameter dan digital elevation model kita pilih AC30 dan after that we click run. Dan after a while proses bagi geometric terrain akan berjaya dilakukan. Dan sesudah berjaya dilakukan, kita perlu export data tersebut kepada GeoTIFF. Tujuan dia tadi adalah karena selepas ini kita akan menghasilkan kontur pula bagi data yang telah kita pilih. Okay, sesudah itu kita akan boleh melihat ketika semua proses sudah berjaya, kita akan melihat bahawa DM berjaya dihasilkan bagi data yang telah kita pilih tadi. Okey, baiklah, sekarang kita akan masuk kepada fasa pemprosesan kedua, iaitu di mana kita ingin menghasilkan kontur bagi data yang telah kita pilih. So bagi penghasilan kontur, kali ini kita akan menggunakan software yang satu lagi, iaitu dikenali sebagai QGIS. Okay. Ketika kita sudah klik pada software QGIS dan kita akan terus pergi kepada raster dan kita pilih extraction dan kita cari kontur. File kontur tadi file yang telah kita convertkan data kita sebentar tadi kepada GeoTIFF dan sudah kita pilih data tersebut dan we klik open dan output untuk file pula kita namakan file tersebut sebagai kontur lah. Dan after that we klik open then we klik save dan we klik OK dan proses akan berjalan dalam a few second dan proses kontur akan selesai. As we can see, bagi di bahagian 6 kita boleh melihat bahawa kontur bagi data ini berjaya dihasilkan. Data DEM terhasil daripada pemprosesan menggunakan perisian SNAP.
Dengan menggunakan perisian ini, dapat memaparkan gambar satelit dengan sangat cepat. Bahkan untuk gambar dengan ukuran penyimpanan yang besar seperti gigapiksel, boleh memaparkan kerangka pemrosesan data dengan Graph Processing Framework (GPF). Pengurusan lapisan yang kuat dengan membenarkan penambahan dan manipulasi berbagai lapisan data. Proses reprojeksi dan pembetulan orto yang tepat boleh digunakan untuk proses pengkodan geo dan pembetulan menggunakan titik kawalan tanah (GCP). Pengguna juga boleh membuat turun SRTM DEM secara percuma mengikut kawasan yang dikehendaki. Hasil daripada pemrosesan data alos pulsar dengan menggunakan perisian SNAP dan diproses menggunakan perisian QGIS dapat menghasilkan plan kontur yang dapat menghasilkan data topografi tanah dan bentuk objek di atasnya. Dengan kemampuan data ini, kemampuan penetrasi yang sangat baik mampu mengambil image di daerah atau kawasan kajian. Data-data yang dikumpulkan dapat memberi definisi dari segi bentuk dan juga ukuran tempat tanaman, tumbuh-tumbuhan, atau apa-apa objek yang berada di permukaan tanah. Secara keseluruhannya, objektif kajian data SAR yaitu sumber daripada data alos pulsar yang dipilih berjaya dilakukan prosesnya dengan menggunakan perisian SNAP yang dapat menghasilkan data DEM dengan melalui proses-proses tertentu dan penghasilan plan kontur dengan perisian QGIS yang dapat memaparkan bentuk topografi muka bumi, dan data ini sangat berguna dalam perancangan pembangunan tanah di sesuatu kawasan. Sekian, terima kasih.